dan salam sejahtera. Hari ini adalah tajuk yang terakhir seronok ni. Tajuk ini kenapa? Lepas ni kita dah boleh buat pulut kuning. Siapa nak sponsor pulut kuning dengan kari telur lah, kari telur, kari ayam. Sebab apa? Orang kita ni adab dia, kalau dah habis buat sesuatu, dia akan buat kenduri. Jadi selalunya ketua kelas lah kena sponsor. Sponsor bawa pulut kuning. Penolong pun dia adu-adukan lah. Tambah dapat freezer baru kan. Okey, baik. Cuba tengok tajuk kita, pelajar banyak garis. Tajuk kita hari ini ialah pelajar, tolong tengok sekejap, dah kurangkan bercakap. Tajuk kita ialah prinsip kedaulatan. Soalan akan tanya, apa itu kedaulatan? Kena faham lah. Apa itu daulat? Tengok dia buku dia. Apa itu daulat? Cuba baca di situ, cuba garis sekejap. Dia macam bab 1 juga. Kita ni negara yang berdaulat. Apa itu daulat? Bagi sebuah negara yang merdeka ini, kedaulatan di sini merujuk kuasa yang tertinggi, bebas daripada kongkongan kuasa luar. Maksudnya apa di situ? Maksudnya kuasa luar ia tidak boleh mempengaruhi kita sangatlah. Kita boleh bebas mencorak negara kita. Cara kita menangani COVID tak sama dengan negara lain kan? Kita ikut cara kita. Okey, belakang clear Itu yang pertama. Apa yang kita akan belajar pada hari ini, dia ada banyak benda. Lebih kurang 4-5 benda lah. Satu, wilayah pengaruh. Apa itu wilayah pengaruh? Tengok. Kerajaan. 2, undang-undang, lambang dan rakyat. Kita akan belajar 5 ini. Jadi kalau soalan tanya, kedaulatan ni melibatkan apa? Kedaulatan melibatkan, senang cerita, rakyat lah. Kedaulatan melibatkan undang-undang. Kedaulatan melibatkan pengaruh. Baik, apa bukti dia? Baik, ini kita nampak dalam F yang pertama, wilayah pengaruh. Pelajar boleh tulis F1. Kalau nak tulis fakta 1 lah ni, F1. Kalau saya tulis F1. Kenapa? Dalam F1 ni dia ada huraian. Apa tu wilayah pengaruh? Kalau soalan tanya, apa wilayah pengaruh? Kalau awak nak jawab, wilayah pengaruh ialah kawasan yang mempunyai sempadan. Kita ada sempadan. Kelas awak pun ada border dia. Jangan masuk kelas awak. Masuk kelas kamu. Di mana? Itu sempadan kita. Sekolah kita pun ada sempadan. Tak boleh kita main bola sampai kapal sentang. Main bola sampai rumah saya kan. Sebab Cikgu Gani, Cikgu Sin, baik saya duduk kat rumah tengok kamu main bola gitu je. Saya datang sekolah. Dia ada sempadan dia, ada pagar dia. Kalau negeri, nampak sempadan kan? Kalau negara pun ada sempadan. Kita nak pergi ke negara lain, pakai apa? Pakai apa? Pakai pasport. Christmas pula. Ya. Kena ada pasport. Apa gunakan pasport? Sebagai bukti kita pergi melawat. Kita melawat ini, kita mendapat makluman. Baik. Cuba tengok di sini. Kita ada beberapa negeri, ada 12 negeri yang berdaulat. Tengok. Daripada 12 ni ada 9 negeri yang ada sultan. Termasuklah negeri yang kita cintai, iaitu negeri Perak lah ada 12. Yang mana setiap ini ada yang diperintah oleh sultan. Macam Perak diperintah oleh sultan. Kalau negeri Perlis diperintah oleh raja. Dia tak panggil Sultan Perlis, dia panggil Raja Perlis. Kalau negeri Sembilan, dia panggil yang di Pertuan Besar. Kalau negeri Sabah, yang di Pertuan Negeri. Baik, ini tolong detailkan pada awak punya
nota. Sultan. Tolong detailkan. Tulis sikit, conteng sikit. Kalau raja mana? Kita conteng sikit kita punya nota. Kalau yang di Pertuan Besar, ini adalah Negeri Sembilan. Kalau yang di Pertuan Negeri, kita boleh panggil Sabah. Kalau raja, Perlis. Sultan banyaklah negeri yang ada sultan kan. Negeri Perak, Kedah, kita ada sultan. Jadi jangan tak tahu pula. Jangan awak siapakah setiap negeri diketuai oleh siapa? Setiap negeri diketuai oleh Perdana Menteri. Mampus kita. Perdana Menteri mengetahui pentadbiran negara. Kalau negeri diketuai oleh siapa? Pentadbiran. Menteri besar. Baik. Okey, clear sekarang. Nabil, okey? Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, selepas wilayah, kita ada kerajaan. F2. Fakta 2. Fakta 2 ni ada huraian dah. Tadi banyak huraian kan? Yang ini banyak huraian. Ada contoh huraian, contoh huraian. Ini tengok. Apa itu kerajaan? Tolong berikan perhatian di depan. Tak usah nak cakap. Saya saja cakap. Tengok kerajaan. Apa itu kerajaan? Dia ialah institusi yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara. Negara kita yang besar ni, ada berapa negara? Apa negara pula? Ada berapa negeri? 14. Dia ada 3 yang utama ni. Tolong faham, Din. Jangan duk sembang. Okey. 3 ini. Satu ialah badan perundangan. Apa tu badan perundangan? Pelajar buatlah nak pandang sikit, tarik. Ini diketuai siapa? Ini yang kita belajar dalam pilihan raya situ dulu. Iaitu kita ada apa? Parlimen dan senator. Dialah yang buat undang-undang. Bukan kita buat undang-undang. Bukan pengetua yang buat undang-undang. Undang-undang sekolah standardized. Awak pergi ke SOS pun sama, pergi konvent pun sama. Katakan Nabil tukar konvent, dia kena ikut cara konvent. Pakailah kain, bukan? Tak bolehlah pakai seluar. Dia akan tanya, apa hal kamu masuk konvent ni? Saya sudah jadi perempuan. Contoh gitu kan? Tak bolehlah. Maksudnya pelajar lelaki tak boleh. Okey. Lepas tu kita ada badan eksekutif dan badan kehakiman. Jadi pelajar tulis sikit di sini. Kalau nak tulis kita letak sini. Kita ada parlimen. Parlimen ni kita ada ahli parlimen lah. Kita ada juga senator. Okey. Baik. Dalam membuat undang-undang ni, mereka ni dipilih dengan cara apa? Okey, tengok di situ. Dipilih melalui pilihan raya. Bukan kita pilih jumpa di kedai kopi, kamu jadi ahli parlimen. Nampak cantik kamu ni, tak boleh. Nampak cantik belum tentu cerodik. Nampak cerodik belum tentu cantik. Ada setengah orang tu hodok je. Jerawat banyak tapi cerodik. Matematik 2 tambah 2 4 tu. Saya cakap banyak. Ada setengah orang cerodik cantik je. 2 tambah 2 10. Tak habis-habis jawab. Muka cantik, hidung mancung, sangkut baju tak jatuh. 2 tambah 2 5. Macam mana? Kita jangan tengok orang tengok. Yang penting otak. Macam baik. Okey, kita nampak seterusnya. Yang kedua clear Okey, yang ketiga ni, undang-undang. Dalam sebuah negara yang berdaulat, kita kenalah ada undang-undang. Sebagai rakyat yang prihatin, awak ni prihatin lah. Kena faham, awak ini apa? Tertakluk pada apa? Kepada undang-undang. Ikutlah undang-undang. Orang kata datang sekolah, tempat awam pakai mask. Pakailah mask. Bukan pakai towel good morning. Orang kata naik motor pakai helmet yang di-grip.
Bukan pakai helmet letak atas kepala je. Tak ada gerik-gerik pun. Datang angin melayang. Bawa motor pegang sebelah kiri. Kenapa? Awak punya tali dah longgar. Tak boleh lah. Kan? Ada macam ada itu ha. Bawa motor kena ada lesen. Jangan bawa motor macam malah cerita lah. Dia kalau orang tak ada lesen, dia macam binatang. Ada satu binatang, dia tak ada lesen, di mana-mana dia boleh masuk. Tak nak sebutlah, malas lah. Baik, ini undang-undang kita. Kandungan perlembagaan persekutuan kita dah belajar ini. Ini menjadi asas. Kita ada undang-undang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama rasmi. Jangan kita pertikaikan. Ini undang-undang. Tengoklah undang-undang kita. Sebagai rakyat yang prihatin, awak kena ikut. Seterusnya, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ialah sempadan, wilayah pengaruh, betul? Yang kedua kita ada kerajaan. Yang ketiga kita ada undang-undang. Yang keempat lambang. Ada 4 lambang kita ni pelajar. Janganlah tak tahu. Kalau orang tanya lambang kita apa, jangan tunjuk tatu kat badan awak. Naga. Itu bukan lambang. Itu bengong namanya. Lambang kita ada 4. Yang pertama jata. Tahu jata negara? Inilah jata negara kita. Yang ada 2 ekor harimau. Yang bermaksud apa harimau ni? Keberanian. Itu negeri di selatan, dia guna harimau selatan, kan? Kalau Perak kita punya jata agak-agak apa lah? Seladang, kan? Okey. Lepas itu kita ada lagu kebangsaan. Lagu apa? Lagu negaraku. Kita ada bendera kebangsaan yang ada berapa jalur? 14 jalur. Bagus. Dan kita ada bunga kebangsaan, iaitu bunga raya. Nanti, apakah nama bunga kebangsaan? A. Bunga tai ayam, B. Bunga butang, C. Bunga kekwa, D. Bunga raya. Udah tak tahu. Pula bunga pula dalam sejarah ni. Awak belajar sejarah, bukan belajar sains pertanian. Kita juga kena tahu bunga. Okey, baik. Dan kita kata lambang ni apa? Lambang ini dia ada sebagai simbol jati diri kita lah. Dan kita kena hormat. Apa jati diri? Kita kena jaga. Kalau jatuh, kita kena angkat. Kalau kita pergi dengan orang petikai bakar negara kita, bendera dia bakar bendera kita mesti terasa. Apa yang boleh bakar bendera awak ni? Kalau kita bawa nama negara bertanding, kan? Cuba tengok atlet-atlet kita. Bila dia menang, apa yang kita nampak? Dia bawa bendera. Dia lari. Dia menangis. Bukan menangis sebab sedih. Dia menangis gembira. Bangga. Sebab dia telah menaikkan nama negara. Kita menjatuhkan nama negara. Burukkan nama negara. Mana boleh? Jadi insaflah pada orang yang suka jatuh nama negara. Bukan senang kita nak tegakkan nama negara kita, nak tegakkan negara kita ini daripada dijajah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, British. Datang pula British, belum lagi merdeka. 11 tahun baru merdeka. 46, 57. Takkan kita nak burukkan nama negara? Kalau orang buruk nama bapa kita pun kita penampuk. Oi, pawang kacang. Nampak pawang kacang pula. Muhammad. Dia panggil mat kacang aja. Mentang-mentang ayah kita jual kacang. Okey. Yang terakhir, rakyat. Rakyat ni kita lah. Kita sebagai rakyat, apa yang ada pada kita? Cuba tengok. Kita ada hak asasi. Apa tu hak kita? Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Awak boleh keluarkan pendapat, tak ada masalah. Tetapi pendapat kita jangan mengguriskan hati dan perasaan orang. Nampak orang gemuk, kita panggil Bob. Woi Bob. Nampak hidung kemik, Mek. Apalah kita. Kita cukup suka mengelar orang, kan? Nampak? Itu kalau kita, itu pendapat. Tak boleh bagi pendapat sewenang-wenangnya di Facebook dengan mengutuk negara. Boleh bagi, ada cara dia kita nak bagi pendapat, kan?
melalui saluran-saluran yang betul lah. Baik, nampak? Rakyat ada hak dan tanggungjawab kepada negara, dan kita kena tengok apa pun pandangan kita, kita kena kekalkan keharmonian dan kemakmuran negara kita. Sebabnya negara kita ni, masyarakat kita berbilang kaum. Kita jangan fikirkan kaum kita saja. Batu Gajah tengok kita. Mungkin Tiwa ni ada dua pelajar, dua kategori saja, India dengan Melayu. Tapi sekolah lain, macam sekolah-sekolah jiran kita, dia ada Melayu, Cina, India, bukan? Macam Yok Kwan pun dia bukan Cina semua. Yok Kwan pun ada Melayu, ada Cina, ada India. Dia kita nampak. Dalam suasana kita ni, kita kena jagalah pelajar. Dan kita nampak, di sini kita nampak, ini nampak macam rumusan lah. Cuba tengok. Kemerdekaan ini wajar kita pertahankan. Kalau bukan awak pertahankan, siapa lagi? Dan kemerdekaan ini, dia menuntut kesetiaan yang tidak berbelah bahagi terhadap Ibu Pertiwi. Jangan tak tahu Ibu Pertiwi itu apa. Negara kita. Setialah kepada negara kita. Walaupun kita berkahwin dengan orang luar negara, kita tinggal di luar negara, jangan sesekali, kalau boleh, janganlah tukar kerakyatan kita. Mana tahu, tak ada cakap. Awak kerja KFC, ada satu mamat negro datang beli ayam. Awak minat dekat dia, kahwinlah awak. Awak duduk di negara luar, di Afrika Selatan misalnya. Takkan awak nak tukar kerakyatan awak? Bila tukar kerakyatan, bukan senang, kita dah belajar. Awak balik mesti ada pasport yang khas, atas nama pelancong. Tak boleh lagi duduk lama-lama. Itu kena jaga. Kita kena pastikan kemerdekaan kita ni jelas, berterusan dan tidak diganggu gugat. Okey. Jadi pelajar, kita dah habis bab ini, betul? Dah habis. Buku latihan pada awak kan? Okey. Saya minta pelajar cuba tengok latihan dalam muka surat mana? Muka surat 300. Mana sampai 300? 200 lebih je. Okey. Saya nak minta pelajar tolong tengok soalan nombor 5. Senang aja soalan ni. Okey. Pelajar tolong jawab soalan ini. Semualah. Kita dah nak periksa ni. Okey. Saya bagi masa untuk pelajar. Boleh bincang dengan pelajar. Markah tak apalah, jawab. Kita agak. Okey, ya, esei. Ini esei. Okey. Jawab dulu